selaku editor Harakah, dan juga saya kasihi pimpinan-pimpinan PAS kawasan PJS dan juga kawasan Adun Taman Medan, dan juga yang saya amat-amat sanjungi saudara-saudari di depan saya, adik kakak. Terima kasih kerana mengalu-alukan saya di kawasan sini. Walaupun jadual saya ketat, saya turun juga daripada Kedah, turun ke Perak, turun ke Kuala Lumpur. Jadi sekejap lagi saya akan lari sebentar ke Selayang bagi menghabiskan jadual saya. Rasa macam Perdana Menteri pula, pergi sana, pergi sini. Baik, alhamdulillah. Walaupun semalam saya sesama makan ubat doktor tak lega, last kali jumpa bomo kena minyak apa pun tak tahu, lega sampai hari ni. Semalam saya ceramah di Kampung Peguh, Kuala Peguh kalau tak salah, di kawasan Gopeng sama Datuk Tamizi. Jadi sebelum ni kalau kita tengok ceramah-ceramah PAS, banyakkannya kita tengok umur 40, 50, umur 30 yang memakai serban, pakai lebay, datang ke ceramah PAS. Tapi semalam di Peguh, saya tengok mak-mak rempit mai dekat ceramah PAS. Saya ingatkan dia nak buat kacau ceramah, rupa-rupanya mai duduk depan, takat gambar, dengar ceramah PAS. Ada yang rambut merah, rambut biru, mai dengar ceramah PAS. Jadi adalah satu tsunami anak muda di PAU 13. Jadi alhamdulillah. Jadi 2-3 hari lepas, saya berterima kasih kepada pimpinan pusat PAS kerana melantik saya sebagai ikon anak muda. PAS mewakili anak muda untuk berjuang dalam kepimpinan soft Pakatan Rakyat. Jadi tuan-tuan, mungkin yang tidak mengenali saya, nama saya penuh ialah Sulaiman bin Ibrahim. Nama manja Leman. Berumur 31 tahun, darah jenis B, berasal daripada Kedah. Anak bongsu daripada 5 beradik. Dah berumah tangga, tapi sekarang dah divorce, kena cari baru. Pelik motor dengan pelik kereta, tak payah abang kot no. Sekejap lagi UMNO cantik, dia cari di rumah, payah cerita. Baik, tuan-tuan mesti tertanya-tanya, kenapa ramai selebriti masuk PAS? Saya tak nak cerita selebriti yang lain, saya nak cerita diri saya sendiri. Kenapa saya masuk PAS? Yang pertama, PAS telah menjanjikan saya sebuah kapal selam yang lebih besar daripada Skopin. Tapi ada peluru. Bukan macam Skopin yang hak tu tak ada peluru. Yang ni ada peluru. Yang kedua, pimpinan PAS pusat menjanjikan saya sejumlah wang sebanyak 24.4 juta. Dan juga sebentuk cincin sama seperti yang Rosmah pakai. Bukan sekadar itu, Datuk Tamizi juga pimpinan-pimpinan PAS yang lain menjanjikan saya 500 ekor lembu dan juga 250 juta punya kontrak. Syaratnya lembu tu diternak dalam kondo. Dan pimpinan PAS pusat juga janji kepada saya, kalau saya masuk PAS, apabila saya bertunang nanti, mereka akan belikan saya satu beg tangan yang cukup cantik berharga 3 hingga 4 ribu ringgit. Jadi alhamdulillah, sebab itulah saya masuk PAS. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya masuk PAS, kata-kata saya baca dalam Facebook, penyokong-penyokong UMNO telah menghentam saya, dicaci, dimaki. Walaupun muka saya tidak handsome dalam Pakatan Rakyat, makanya dicaci dan juga dimaki yang sedemikian rupa. Makanya mereka mengatakan saya, tujuan Leman masuk PAS sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Lagi hebat, saya kata alhamdulillah kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya jadi Perdana Menteri,
saya akan pastikan daripada 222 kerusi itu, saya akan pastikan pembangkang tinggal seorang aja dalam parlimen. Kalau yang di-Petua tanya mana yang lain-lain, saya kata yang lain-lain semua duduk dalam penjara Sungai Buloh. Jadi mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masuki PAS bukanlah inginkan harta benda, bukanlah PAS menjanjikan apa-apa pada saya. Saya bukan orang kaya. Saya berjiwa marhain sama seperti tuan-tuan. Saya bukan ada kereta Mercedes ataupun banglo 3.5 juta. Kalau saya nak kaya, saya duduk dalam UMNO. Sebab UMNO duit banyak. Satu show 2,500 hingga ke 3,000. Jadi buat apa saya tak terdik masuk PAS? Jadi apabila ditanya kepada alim ulama, ditanya pada ustaz-ustaz yang lebih pengalaman, saya tanya, apa kelebihan parti PAS? Parti PAS memperjuangkan Islam. Saya bukanlah ustaz, saya bukanlah alim ulama, dan saya bukanlah ahli-ahli kitab daripada Mesir yang belajar ijazah sengit kepala-kepala, datang ke sini berdakwah bab agama. Seperti Dr. Masyitah mengatakan, artis masuk ke PAS untuk dakwah bab agama. Saya tak cerita bab agama, saya cerita tentang penghijrahan kami masuk PAS. Jadi penyokong UMNO kata masuk PAS, masuk syurga. Siapa dia ajak? Tuan Guru ni Aziz sendiri kata, masuk PAS, yang masuk PAS ni dapat pahala, bukan masuk syurga. Yang masuk syurga ni kalau menjalankan ibadat Islam yang betul. Solat 5 waktu, bermujahadah, buang rasa riak, dengki, kenat, tamak, haloba. Mengejarkan hukum Islam yang betul, baru dijanjikan syurga. Ya tak? Tapi kalau kata kita masuk PAS, bertujuan inginkan pangkat dan juga darjat, minta maaf. Parti PAS bukan begitu. Jadi saya menilai, di mana yang baik, di mana yang buruk. Saya tak mau bercakap bab politik dan saya tak mau kata ke UMNO. UMNO ni sebenarnya kita tak boleh kata kat dia. Kita kena berkawan, kita kena pujuk. Kalau tuan-tuan duduk rumah flat, rumah sebelah orang UMNO, berkawan dengan dia. Jangan caci, jangan maki. Kita orang Islam. Berkawan dengan dia. Macam mana nak tarik dia masuk ke menghala kepada Islam. Berikan dia satu kerohanian, berikan pada kelebihan pada Islam, ceritakan. Apa perbezaan di antara politik dan juga agama? Agama jangan dipolitikkan. Tapi di dalam politik kita mesti menegakkan agama. Betul atau tidak? Jadi kenapa kita menolak UMNO dan juga Barisan Nasional? Sebab UMNO mengamalkan dasar sekular ataupun dasar undang-undang daripada penjajahan British. Seperti yang disokong oleh Lieutenant Adnan. Dia belum sampai lagi ya. Tapi sekarang dia dah belot masuk PAS. Dulu dia penyokong UMNO kuat tau. Saya dulu selepas keluar Raja Lawak dulu, saya duduk dengan UMNO dulu. Balas duit UMNO dulu 5-6 ribu kan. Buat show dengan dia, sekali show 2 ribu, 3 ribu. Alah kali saya masuk PAS lah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 punca utama sebab saya masuk PAS. Yang pertama, memang saya tak suka ke UMNO. Yang kedua, ayah saya orang PAS. Mak saya orang PAS. Tok Wan saya orang PAS. Abang saya pun penyokong kuat PAS. Tapi kak saya orang UMNO. Kak ipar saya. Jadi apabila berkahwin dengan abang saya, makanya dicuci kepala otak, dibasuh, diberikan bab-bab Islam, makanya dia pun menjadi ahli PAS seumur hidup. Sekarang tengah buat kerja untuk lajnah ekonomi bahagian Padang Terap. Jadi muslimat PAS. Alhamdulillah. Macam tu lah. Kita nak cari, ni anak-anak muda yang belum rumah tangga. Cari puteri UMNO kalau nak kahwin. Sebab PAYU 13 kita nak tambahkan lagi pengundi-pengundi. Nak tambahkan lagi pengundi-pengundi baru. Anak-anak muda yang depan saya, yang sama bayar dengan saya. Buatkan satu sistem.
buatkan satu sistem yang dipanggil nama sistem MLM. Bukan MLM cara yang haram, tak. Contoh begini. Tolong, ni ada siapa kata siapa? Kadang-kadang dia gangguan tak? Kalau ada kawan-kawan daripada UMNO, tolong cari, berkawan dengan dia, buat sistem MLM. Kalau dia UMNO, abang cuci kepala otak dia. Cerita pasal parti Islam, cerita pasal Pak Islam. Lepas tu suruh dia cari 3 UMNO. Lepas dia cari 3 UMNO, cuci lagi kepala. Cuci, lepas tu cari 3. Cari 3, jadi macam sistem piramid. Lama-lama, penyokong-penyokong PAS lebih ramai daripada penyokong-penyokong UMNO. Boleh tak tolong ni? Ada gangguan sikit. Jadi saya tak boleh nak bercakap. Tuan-tuan dengar saya bercakap? Dengar lah. Alhamdulillah. Boleh faham lah cakap KL? Saya nak cakap KL pun boleh. Ada tak kereta siapa tu? Ha? Oh, kedai. Rombakan. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kita lupakan bak siren ni sebab mungkin dia ganggu saya. Anak muda, macam Mak Rempit. Tuan-tuan jangan marah Mak Rempit, ada anak-anak. Sebab Mak Rempit ni ada 2 kategori. Satu Mak Rempit UMNO, satu Mak Rempit PAH. Jadi macam mana nak kenal Mak Rempit UMNO dengan PAH? Pak Cik boleh tahu? Tak tahu kan? Saya nak bagi tahu. Mak Rempit UMNO kalau dia tengok lampu merah dia jalan sebab dia hormat pada yang merah. Jadi kalau Mak Rempit PAH dia tunggu lampu hijau baru dia jalan. Jadi sebab tu PAH telah menubuhkan kelab iaitu dipanggil nama ARC. ARC ni untuk menghubungkan salah satu cara pendekatan yang terbaik untuk anak muda supaya tidak menjadi isu sosial yang lebih. Jadi eloknya kita tarik daripada Mak Rempit UMNO masuk ke PAS. Alhamdulillah. Lega rasanya ya Allah. Oi. Tolong orang main ayak sebetul. Rasa macam nak lebih masa lah pula. Saya kan boleh ada gangguan. Kemarin lah saya pergi ceramah di sana, depa conteng dekat apa punya saya punya gambar tu dia tulis tu diperalatkan oleh PAS. Bagus tengok orang meno. Dia tulis kat muka saya, Leman Raja Lawak diperalat oleh PAS. Sebab tu dia pergi ceramah kata untuk menaikkan anak-anak muda dalam PAS. Kita minum dulu. Cawangan baru semalam. Jadi mana kata saya dengan Adun Goping kalau tak salah. Doktor lupa dah nama dia, doktor apa pun tak tahu. Saya tak ingat ramai sangat ahli parlimen Adun. Tak tahulah lepas ni banyak ceramah belah Perak. Lepas PU3 kalau Pakatan Rakyat merintah saya tak dapat di Menteri Besar Perak pun tak apa. Saya jadi timbalan Adun cukup. Ada Datuk jawatan tu? Timbalan Adun? Belum lagi. InsyaAllah Pakatan Rakyat merintah saya di timbalan Adun cukuplah. Tolong bagi laluan. Laluan ni pun rasa ganggu, seronok nak bersembang ni. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Jadi pengalaman saya masa di dalam UMNO saya boleh tahu. Saya berkawan dengan YB UMNO. Saya berkawan dengan ahli parlimen UMNO. Saya berkawan, saya tidak memusuhi. Dan saya kenal Facebooker dan juga blogger UMNO. Saya berkawan. Bukan takat tu aja, saya berkawan juga dengan kroni-kroni UMNO. Dan saya kenal penyamun-penyamun dalam UMNO. Jadi apabila kita duduk dalam UMNO, kita boleh bandingkan yang mana baik, yang mana buruk. Bukan UMNO ni bukan kata semua jahat dah. Kita menentang dasar dia. Dasar yang dibawa tu dasar sekular. Dia meletakkan Melayu di atas, Islam di ketepi. Itu yang kita nak. Contoh macam isu hudud baru ni di Johor Bahru. Siapa yang bangkitkan? Ketua Pemuda UMNO. Yang menentang siapa? Adakah DAP dan juga Pakatan Rakyat? Bukan. MCA. Yang syoknya Dr. Masyitah tergedik-gedik menyokong pula dah hudud.
Dulu saya tengok dalam YouTube ni dia lah ni uduk ni buat apa? Potong tangan. Potong tangan elok bagi kerja. Kalau dia tu kerja rompak bank, keluar lokap, keluar penjara, bagi dia kerja pegawai bank. Elok habis duit bank dia sapu. Ini cukup seronok tengok Dr. Masyitah dia sokong hudud sekarang ni. Jadi alhamdulillah. Lepas tu dihentam kami pula. Dia kata kami ni tidak layak untuk bercakap bab Islam. Habis tu saya ni orang mana? Portugal. Saya bukan nak berdakwah bab dalam Islam, walaupun sepotong ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hang tak terhati apa-apa, sepotong ayat cukup untuk memberikan kebaikan kepada Islam. Kalau kata saya ni cerita tak betul, buka Al-Quran. Sungguh saya bukanlah kata nak saya ni pandai cerdik, tak ada. Tapi oleh kerana saya dah berkawan dengan seronok masuk PAS. Boleh kawan dengan ustaz, boleh kawan dengan alim ulama. Dulu pakcik terus terang saya cakap, sebagai anak muda saya mengaku kesalahan saya. Saya pernah buat jahat, tekak nak curi derian belah kampung, dusun orang tu dusun saya. Sungguh dulu saya nak berubah daripada yang tidak baik menjadi yang baik, daripada yang baik jadi yang terbaik. Tapi mereka kata, adakah nak berubah masuk PAS? Dia kata tak payah, PAS ni adalah satu politik, agama. Jadi di sini saya sebagai satu orang kata pendekatan yang baik, saya ceritakan pengalaman. Mana letak ada di depan-depan saya boleh berubah juga. Dulu malas semayang. Yang paling malas semayang subuh. Pagi tadi pun jahanam juga. Sungguh ni cerita ikhlas hati ni. Saya berjalan dengan Heri Othman, jadual kami sama. Awal-awal masuk PAS dulu memang lihat semayang sungguh. My time nak semayang aja, pakat tolak hang aku. Hang jadi tu imam. Hang tua pada aku. Pakat dia tolak Heri Othman, dia tua pada saya bagi dia jadi tu imam. Lepas tu esok dia pula tolak saya jadi tu imam. Bila dah lama masuk dalam PAS, kenal pula dengan alim ulama, kenal pula dengan ustaz-ustaz yang orang kata yang berintelek bab ilmu agama, makanya berebut kami sekarang nak jadi imam untuk mendapat pahala yang lebih. Ini yang terbaik. Alhamdulillah. Inilah kelebihan apabila kita masuk PAS. Macam saya tak boleh nak buat jahat dah lah ni. Habis nak buat jahat tang mana? Nak pergi buat maksiat. Orang kenal muka saya. Walaupun muka Tyson dia ni semalam pergi ceramah PAS, hari ni keluar ni pula. Takkan saya nak buat macam tu? Jadi kita kena fikir, benda yang baik kita buat, perbaiki. Benda yang tidak elok pada diri kita. Saya menceritakan banyak diri saya. Cuma saya terkilan dengan Dr. Masyitah dengan Ustaz Kazim. Sebab sebagai seorang ustazah yang ada tauliah, sebagai seorang ustaz yang ada tauliah, sepatutnya dia memberi semangat dan juga memberi sokongan kepada orang yang seperti kami. Kalau kata nak berdakwah, tolong ajak. Kalau kami tak kerti, bawa muzakharah, tolong ajak. Apa yang kami tak tahu, alif tu makna apa, ba tu makna apa, tolong bagi tahu. Sampai ya, tolong bagi tahu. Sebab Islam dalam berdakwah dia ada banyak jenis. Bukan nak tunjuk siapa pandai. Dalam Facebook kita boleh berdakwah. Ada yang berdakwah dalam internet, ada yang berdakwah dalam blog, ada berdakwah gunakan SMS. Janganlah berdakwah macam ayah pin. Ayah pin tu ilmu sesat. Kenal ke ayah pin? Ayah pin tu UMNO. Lah tuan-tuan baca sejarah dia, memang dia orang UMNO. Habis tu orang UMNO kata masuk PAS sesat, mai kok mana? Orang kata masuk PAS ni sesat. Jadi Leman Raja Lawak dengan Heri Othman lah ni dah jumpa wali Bok Lokman. Elok bagus sungguh. Saya dihentam dikatanya macam. Saya bercakap macam lain. Kamera duduk depan ada bukti. Kadang-kadang tu kamera HP pun ada. Kita bercakap dengan orang menulis tak sama. Kita bercakap lain, dia tulis lain. Dia kata kita ceramah dekat PAS ni, orang PAS bayar 3,000 satu malam. Tuan-tuan bayangkan 3,000 satu malam. Hari ni saja 2 program makna kata saya 2,000. Ni sound pasal apa? Makna kata 2 program 6,000. Kali dengan sebulan 30 program ceramah PAS, tak sejuta harga dia. Kurang-kurang saya naik Mercedes kalah Rosmah dengan Najib mu. Oi mahal. Kutipan derma kadang tak sampai 1,000 nak bayar kita 3,000. Kita ni siapa? Celine Dion ke Christopher Columbus? Ada.
Boleh sampai tahap tu. Ketibaan Ustaz Ridwan, iaitu ustaz yang mengajar saya, yang memberi tarbiyah pada saya. Saya di bawah bimbingan Ustaz Ridwan. Baru ni saya berdakwah dengan Ustaz Ridwan lah di surau KACC. Berdakwah lah dengan dia, buat satu forum cara Islam, pendekatan dengan Islam. Lepas buat forum, habis lepas semayang lohong tadi, semua panggil saya ustaz. Saya kata saya bukan ustaz. Jadi saya pun tak tahu hidayah tu Allah Ta'ala bagi bila kita bercakap dalam forum bab Islam. Saya pun boleh buat, saya pun boleh cerita, tak tahu main macam mana. Ini yang kelebihan. Dia susun daripada saya cerita bab syariat, bab hakikat, bab tarekat, bab makrifat. Boleh cerita pula. Lah kali pakcik tu mak 50 tahun lebih mai panggil saya ustaz. Saya malu dengan saya. Saya bukan ustaz. Ni macam tuan-tuan pakai lebay, saya pakai songkok. Jadi adakah saya UMNO pakai songkok? Saya ahli PAS seumur hidup. Kalau tuan-tuan tanya saya, adakah lepas ni kalaulah UMNO offer berupa wang ringgit ataupun rumah banglo, tanah, adakah saya melompat pergi UMNO? Saya kata contoh pendekatan yang paling terbaik, bedaan yang saya ambil contoh, seorang tokoh, seorang ilmuwan agama di Terengganu. Dia buat surau tu memang lama. Tuan-tuan mungkin dengar cerita ni, kalau tak salah saya di Dungun. Dia buat surau tu memang dah lama. Jadi kalau tuan-tuan dengar, dulu perebutan antara dua imam di sana. Sebab bila ada masjid baru dengan masjid lama, bila dia panggil je tu imam yang lama tu untuk jadi imam yang baru, dia tak mau. Dia nak situ juga. Sebab apa? Buat apa yang nak buat yang baru? Perelokkan yang lama, buat bagi besar. Buat apa nak buat dua masjid, dia kata. Lepas tu mereka offer 500 ekar untuk balak. 500 balak. 500 ekar ni bukan seekar, 500 ekar balak. Pakcik nak terima? Woi, goyang iman tu. Kurang-kurang berpuluh juta. Tapi last kali dia kata, saya tak nak. Saya tetap nak jadi tu imam di masjid sini. Kalau nak, besarkan masjid ni. Apa natijah seorang imam itu? Dibuang daerah. Adakah saya akan dibuang daerah selepas ni? Adakah saya ditangkap di bawah Akta Rasmi Negara, iaitu ICA? Saya terus terang saya cakap, saya beristiqamah. Saya tutup mata, saya menanggung risiko saya masuk PAS. Saya dah kaji bagaimana Anwar Ibrahim diaibkan, bagaimana Mak Syabu difitnah. Lalah kali masuk dalam utusan yang mengatakan Mak Syabu Komeneh, lah sekali digugurkan ke. Sebab orang India, seorang aneh tu, dia pergi buat laporan atas kepada utusan. Elok dia baca utusan tu dah fitnah. Dia pergi buat laporan pergi balai polis, buat usul fitnah kali kedua. Mana kata dua fitnah. Lah kali Mak Sabu jadi orang kaya selepas ni. Jadi kalau boleh selepas ni tuan-tuan berdoa untuk saya pun berdoa untuk diri saya, untuk mengelakkan diri saya difitnah ataupun diaibkan ataupun mendapat benda-benda yang tidak baik. Mak saya pun selalu bagi nasihat pada saya, bagi tahu kat saya, Leman, bercakap, jaga lidah, jangan memfitnah, bawa fakta yang betul, membaca dengan baik, beri pendekatan Islam yang elok. Mak saya tengah motong getah, saya telefon lagi malam ni nak ceramah di mana. Untung ada mak tiri saya pun orang PAS ke. Ayah dengan mak dah cerai. Ayah kahwin lain, mak kahwin lain. Kebetulan mereka kahwin, pak tiri pun orang PAS, mak tiri pun orang PAS. Jadi keluarga kami semua orang PAS. Jadi alhamdulillah, masa pun saya tak panjang. Jadi saya nak banyak lagi nak cerita sebenarnya, tapi lagi saya ada ceramah di Selayang. Jadi sebelum saya tutup tirai dan saya berhenti berinteraksi dengan tuan-tuan, menceritakan pengalaman saya kepada tuan-tuan kenapa saya masuk PAS, saya ingin mendendangkan sebuah lagu yang saya ciptakan sendiri dan diharamkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Lagu ni UMNO dahulu tak macam sekarang ini, menteri dulu tak kira keroni,
Tapi sekarang duit rakyat berguni-guni. Habis UMNO sapu bagi anak bini. Cukup lah, cukup. Takat tu ya. Jadi wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Barakallah.